Okey Irfan, kita ada satu lagi karnival yang akan berlangsung pada 7 hingga 9 Disember nanti. Dan iaitu berkenaan dengan Karnival Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan tahun 2023. Dan kita bersama dengan Tuan Azul Alias, Setiausaha Bahagian Pembangunan Koperasi Penjaja dan Peniaga Kecil, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bincangkan dua karnival ya. Kalau tadi Karnival Barangan Malaysia, sekarang ini Karnival Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan tahun 2023. Dan kalau kita nak kongsikan kepada penonton, apakah antara tujuan utama karnival ini diadakan, Tuan? Okey, terima kasih Irfan dan Raja Safia. Pertamanya mengenai Karnival Hari Penjaja dan Peniaga Kecil, kerajaan telah mewartakan sejak tahun 1995 lagi, 18 November setiap tahun adalah Hari Penjaja dan juga Peniaga Kecil. Dan bagi tujuan berkenaan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP sebagai kementerian wewenang yang bertanggungjawab dari segi menjaga kebajikan dan juga mengawal selia komuniti penjaja dan peniaga kecil ini, mengambil ikhtiar ini untuk memberikan sedikit promosi, menggalakkan, memberikan ruang yang lebih kepada penjaja peniaga kecil ini, termasuk juga memberi apresiasi penghargaan kepada mereka untuk mereka memasarkan produk dan juga lebih mengendengahkan hasil produk jualan mereka. Dan pada tahun ini KUSKOP akan mengajukan Karnival Hari Penjaja Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan ini bertempat di Pinampang, di Buhaban Square, Pinampang, Sabah pada 7 hingga 9 Disember 2023 pada minggu ini. Dan insya-Allah yang buat julung kalinya, ini buat julung kalinya Karnival Penjaja dan Peniaga Kecil ini berlangsung di wilayah Borneo, iaitu di Sabah. Dan seperti mana pada tahun yang lalu, karnival ini juga akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, baik. Dan mengapa penjaja dan peniaga kecil nadi ekonomi madani dipilih sebagai tema untuk tahun ini, Tuan? Satu perkara yang penting, kita harus mengiktiraf sumbangan komuniti penjaja dan peniaga kecil. Mereka ini adalah tergolong dalam kelompok sektor informal dan berdasarkan pada laporan survei guna tenaga sektor informal, selama 955,000 individu ni yang bekerja sendiri dan mereka ini juga berniaga apatah lagi selepas daripada pandemik COVID. Kita lihat bagaimana kelompok komuniti ini ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Mereka mencari, menubuhkan ataupun mengadakan perniagaan ini di merata di siri-siri jalan dan sebagainya. Dan satu perkara yang kita lihat, mereka kelompok ini mempunyai potensi yang besar. Dan dalam konteks sumbangan komuniti penjaja dalam konteks PMKS itu sendiri, kita lihat pada tahun 2022 sahaja, iaitu 38.4% sumbangan kepada KDNK negara. Dan dalam hal ini kementerian terpanggil, kita perlu mengiktiraf sumbangan mereka, kita perlu memberikan penghargaan secara langsung dan masa yang sama juga kita perlu memberi galakan kepada usahawan penjaja, peniaga kecil termasuk juga usahawan tamu ini untuk meningkatkan kualiti jualan, meningkatkan pemasaran dan juga dari segi meluaskan jaringan kerjasama perniagaan mereka. Dan inilah avenue ataupun ruang yang terbaik untuk kita mengiktiraf sumbangan mereka. Baik. Jadi Tuan Azul, sepanjang 3 hari akan berkampung di Sabah nanti kan. Apa antara pengisian menarik yang kita bawakan kepada orang Sabah di sana? Oh, banyak sekali pastinya. Kita memang untuk menghebohkan, untuk memberikan ruang khususnya kepada penduduk di Pinampang sahaja, hampir 200,000 penduduk Pinampang. Dan juga untuk memberi dan juga memberi sokongan secara langsung dan juga mengambil bahagian dalam karnival ini. Dari segi pengisian program, kita ada aktiviti jualan, usahawan tamu, usahawan tamu. Kita ada lebih daripada 300 reruai yang akan diambil bahagian atau disertai oleh penjaja dan peniaga kecil termasuk usahawan tamu. Kita juga ada reruai agensi-agensi kerajaan yang
yang terlibat dalam ekosistem keusahawanan, baik daripada agensi kerajaan negeri, begitu juga di peringkat kebangsaan ataupun persekutuan. Kita juga akan mengadakan berapa siri pocket talks ataupun bicara peningkatan keusahawanan, pembiayaan dan sebagainya. Kita ada sesi pengenalan mengenai onboarding My Mall, for example. Bagaimana penjaja kita boleh memasarkan produk-produk jualan mereka di talian kita, melalui platform di bawah Kementerian My Mall. Ini semuanya akan dikongsikan di sana. Selain daripada itu juga, di pihak kementerian juga, kita juga mengaturkan program ini untuk mencakupi pelbagai peringkat umur, baik di kanak-kanaknya. Kita ada program bersama-sama dengan agensi Bank Rakyat. Kita ada dengan usahawan belianya, kita ada peringkat remajanya dan juga termasuk juga kepada peringkat usahawan yang secara informal dan juga formal. Tuan, sebelum kita teruskan, Ifan nak tanya jugalah ya. Kalau 3 hari di sana nanti, adakah peniaga-peniaganya lokal di Sabah ataupun kita bawakan juga peniaga dari Semenanjung ke sana? Ya, sebenarnya memanglah hasratnya program ini adalah menggabungkan penyertaan daripada usahawan penjaja peniaga kecil daripada Semenanjung dan juga Sabah. Dan dalam hal ini juga kita mendapat pengesahan. Ada juga penyertaan hampir 140 orang yang akan hadir pada hari 7 hingga 9 hari bulan. Dan semestinya lah program ini kita memberi ruang yang lebih besar lagi kepada komuniti dan juga penjaja, khususnya penjaja tempatan di Sabah. Okey, apa lagi antara bentuk program yang diadakan bagi menghebahkan sambutan karnival ini? Ya, terima kasih soalan. Soalan ini sebenarnya kita telah pun mengadakan Road to HPPK. Dalam konteks ini kita telah mengadakan mini karnival Hari Penjaja peniaga kecil di Taginambur, Kota Belud pada September yang lalu. Kita juga telah mengadakan 8 siri program pemantapan penjaja dan juga peniaga kecil. Antara lain program-program ini adalah untuk kita mencungkil ataupun kita nak melihat potensi di kalangan usahawan, penjaja peniaga kecil yang berjaya, yang boleh meningkatkan potensi jualan mereka. Dan daripada program-program ini kita sebenarnya kumpulkan dan kita kenal pasti di kalangan mereka yang berpotensi untuk kita ketengahkan, termasuk juga untuk mereka meningkatkan kapasiti mereka, termasuk juga di segi akses pada pembiayaan dan untuk pada hari 7 hari bulan nanti akan diberikan penghargaan dan juga anugerah kepada 20 peniaga dan juga penjaja kecil seluruh negara yang berjaya merekodkan hasil jualan yang lebih daripada 300,000 ke atas setahun. Jadi ini adalah satu daripada testimoni. Seperti mana saya sebutkan, kita juga selain daripada program ini untuk kepada penghargaan juga, kita juga mengiktiraf kepada pencapaian mereka dan juga kita nak menggalakkan lebih ramai lagi penjaja dan peniaga kecil ini untuk meningkatkan potensi jualan mereka dengan bantuan daripada agensi kerajaan negeri maupun juga persekutuan. Ya, jadi Tuan, apa mungkin perancangan kementerian sendiri untuk kita membantu untuk menjana pendapatan ekonomi peniaga dan penjaja kecil ini, khususnya untuk kita melahirkan lebih banyak usahawan di negara kita? Ya, betul. Dalam hal ini sebenarnya di pihak kementerian kita committed menerusi agensi-agensi di bawah kementerian, sebagai contohnya Institut Keusahawanan Negara ISKAN, menerusi gabungan penjaja persatuan kecil, menerusi program-program pemantapan penjaja. Kita nak mengarah ke arah ekonomi baharu sebagai contohnya, dan kita lihat perlu diperkasakan di segi penyertaan, pelibatan komuniti penjaja ini dalam konteks perniagaan yang dahulunya bersifat tradisional, sekarang ini ke arah bentuk pendigitalan. Itulah antara lain yang kita lihat, kita cuba rangkumkan, termasuk juga dalam pengisian program ini adalah mengenai perlunya dan juga signifikannya penyertaan mereka dalam onboarding, program onboarding My Mall sebagai contoh, platform pemasaran secara digital. Dan inilah perkara-perkara yang sebenarnya kita berhasrat untuk terus mendapatkan penyertaan sokongan daripada komuniti penjaja itu sendiri. Pada masa sama juga kita nak menggalakkan
Komuniti penjaja yang bersifat sektor informal ini mendaftarkan perniagaan mereka. Kerana apabila mereka mendaftarkan perniagaan mereka, maka akan lebih banyak lagi program-program bantuan dari segi pembangunan, capacity building, begitu juga pembiayaan yang boleh diakses oleh komuniti penjaja ini. Jadi kita faham agak sukar kerana mereka ini banyak yang berniaga ini bersifat sementara, ada yang on off dan sebagainya. Tetapi kita percaya, kita faham bahawanya sokongan, dukungan daripada kementerian, kita dah membangunkan pelan pemformulan usahawan informal dan kita berhasrat untuk memastikan sebaik mungkin, sebanyak mungkin kelompok ini mendaftarkan secara sukarela. Ya, betul. Sekiranya mendaftarkan perniagaan anda, banyak kelebihan sebenarnya. Betul. Kan? Mereka akan dapat dari segi perlindungan perkeso sebagai contohnya. Dan apabila kerajaan nak memperkenalkan subsidi bersasar, saya percaya dari segi komuniti penjaja, mereka yang dah mendaftarkan perniagaan mereka akan diberi keutamaan ataupun mendapat akses secara langsung. Baik. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Azizul Alias, merupakan setiausaha bahagian bangunan koperasi penjaja dan peniaga kecil, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Terima kasih kepada Tuan Azizul. Terima kasih. InsyaAllah kita doakan program ini berjalan lancar. Okey, terima kasih banyak. 3 hari je lagi. 3 hari di Penampang Kota Kinabalu Sabah. Ya, kita menjemput semua untuk turut serta. Sampaikan salam kami. Ya, boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Zulfi.